أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Subyan, muka surat 4, baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 4, baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah, ta'alluq dengan menentukan, menetapkan, memutuskan. Ta'alluq takhsis, menentukan mungkin, menentu dengan satu sifat dari segala sifat yang harus atasnya. Menentu oleh iradah ni atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, erti menentu oleh Allah yang bersifat dengan iradah muwafaqah ilmu ni, tiada menentu Allah Ta'ala, yakni tiada menentu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mungkin melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Antara menentu, mengetahui, dia berlaziman. Kemudian kedua-dua ni qadim belaka. Menentu qadim, mengetahui qadim. Sifat iradah memang sifat yang qadim. Sifat ilmu memang sifat yang qadim. Yang qadim zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang qadim sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan menentu dan mengetahui itu dipanggil ta'alluq iradah dan ta'alluq ilmu. Ta'alluq ni fungsi, tagang, hijaan sifat. Sifat qadim. Ta'alluq dia ada yang qadim, ada yang hadis, ada yang sedia kala, ada yang baharu. Sifat qudrah dahulu, sifat qudrah qadim, sedia kala, tidak ada permulaan. Ta'alluq sifat qudrah mengada, meniadakan. Rukun iman yang ke-6 dipanggil qadar. Di qadar ni mengada, meniadakan. Bilakah ta'alluq qudrah mengada, meniada? Baharulah. Contoh sekarang, yang sedang berlaku sekarang ni, gerak diam kita sekarang ni, ini datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Itu dia panggil ta'alluq qudrah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Tanjizi ni mengada meniada lah kalau pergi pada qudrah. Hadis lah baharu. Tapi kita pergi pada ta'alluq iradah, menentu. Ta'alluq ilmu, mengetahui. Ini ta'alluq tanjizi qadim. Menentu sedia kala,
mengetahui sedia kala. Antara dua ni, antara menentu dan mengetahui. Kemudian antara menentu mengetahui ni tak ada hak mula-mula, tak ada hak kemudian, tak ada. Sebab dia sedia kala kedua-dua. Menentu oleh Allah pada sedia kala. Mengetahui oleh Allah pada sedia kala. Jadi tak ada lah hak ni dulu, hak ni kemudian, tak ada lah. Tapi pada ta'akul kita nak faham, Allah mengetahui, kemudian Allah menentu. Kemudian di situ bukan susung. Kemudian ni pada akal. Nak menentu, mengetahui dulu. Kita balik kita lah. Tapi kalau kita memang susung sungguh. Kita nak menentukan, nak menetapkan satu-satu perkara, nak memutuskan satu-satu perkara, terlebih dahulu kita nak tahu molek-molek. Biar tahu molek-molek, tahu jelas-jelas, barulah kita pun menentu, menetap, kita pun memutuskan. Kalau kita betul, dulu kemudian. Didahului dengan mengetahui, kemudian barulah menentukan. Kalau kita. Jadi, pergi kepada menentu, mengetahui oleh Allah, dia tak ada dulu kemudian. Dia sedia kala. Tapi nak fahamnya, mengetahui, kemudian Allah menentukan, kemudian Allah mengadakan. Menentu dengan mengada memang kemudian. Menentu sedia kala, mengada meniada baharu, atau memang kemudian sungguh. Adapun mengetahui dengan menentu ni, dia sedia kala kedua-dua, qadim kedua-dua. Tapi nak faham nak faham mengetahui menentu ni disusun gitulah. Mengetahui, kemudian Allah menentukan. Ingat baik, kemudian Allah menentu ni bukan makna menentu tu baru. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, antara menentu dan mengetahui dia berlaziman. Allah mengetahui pada azal perkara baik akan berlaku, iman dan ta'ah. Allah menentukan pada azal seseorang akan beriman dan melakukan ketaatan. Allah mengetahui pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal sedia kala seseorang akan kufur dan akan melakukan kemaksiatan. Ini kita ahli sunnah. Antara menentu muwafaqah dengan ilmu. Menentu mengetahui dia berlaziman. Fokusnya kepada perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal, Allah menetapkan pada azal, Allah memutuskan pada azal seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada ketentuan Allah. Qada. Sampai masa berlaku kejahatan, mana? Di saat hati kafir, tak percaya. Itulah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Di saat perbuatan seseorang, perbuatan kafir, dia perbuatan orang kafir ni, gerak diam dia sembah berhala. Jadi perbuatan semua berhala tu yang Allah tentukan pada azal, saat berlakunya perbuatan sembah berhala, itulah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah menentukan pada azal qada seseorang akan melakukan perkara maksiat, berjudi, minum arak, berzina, tak kira mencuri, merampok, membunuh, semuanya Allah menentukan pada azal qada iradah. Sampai masa berlakulah perbuatan tu. Perbuatan berjudi, perbuatan minum arak, perbuatan berzina dan kejahatan-kejahatan yang lain. Berlaku perbuatan tu adalah datang dari qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita. Ada percakapan waktu berulang kalilah. Perkara yang jahat diharamkan, kita sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia satu qadar
qaf dal ra. Satu takdir ta qaf dal ya ra. Satu makna je lah, qadar takdir. Lepas tu apa beza takdir dengan qada? Apa beza qadar dengan qada? Sama je lah kalau tanya gitu. Dia qada lain, qadar takdir lain. Qada iradah, qadar takdir qudrah. Jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi, qadar takdir itulah iradah, qada itulah qudrah. Itu jalanan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Jadi antara qada dengan qadar ni sebut berulang kali dah. Kalau sebut dua, qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Tapi kalau sebut qada sahaja, tidak diiringi dengan qadar. Sebut qadar takdir sahaja, tidak diiringi dengan qada. Sebut satu, masuk dua makna. Qada, ketentuan dan perbuatan Allah. Qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Ataupun takdir, disebut takdir je. Takdir, qadar, tulis lah. Dah qadar mana qadar? Takdir ni. Qadar mana? Takdir qadar lah. Qadar takdir. Tapi qadar itu tak sebut. Maksud takdir. Boleh sebut takdir, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebut satu, masuk dua makna. Kalau sebut dua, qada dan qadar. Qada iradah, ketentuan azali, qadar kudrah, perbuatan Allah sekarang. Kalau sebut dua, makna asing-asing. Kalau sebut satu, dua makna akan masuk sekali. Tak payah sebut dua, sebut satu cukup dah. Sebut dua pun tak apa. Qadar, qada, qadar. Qada, takdir. Sebut dua pun tak apa. Nak sebut qada saja, qadar takdir tak mau sebut, boleh? Nak sebut qadar takdir saja, qada tak mau sebut, boleh? Tak cukup. Sebab sebut satu, dua makna masuk. Sebut dua, makna masing-masing. Itu kena ingat tu. Makna cukup dah kalau sebut kata takdir cukup dah. Apa dia takdir? Ni bicara menentu iradah. Menentu oleh Allah yang bersifat iradah dan mengada oleh Allah yang bersifat kudrah. Takdir masuk makna qada. Dah sebut takdir saja. Sebut qadar saja, masuk makna qada. Sebut qada saja, masuk makna qadar takdir. Gitu. Ada ni. Dia tak boleh sebut dua-dua. Sebut dua-dua pun tak apa. Dalam pengajaran akan disebut dua-dua. Sebab nak mengasingkan biar faham dua pegangan. Tambah pula kita bicara sifat 20. Hak bahagian kudrah bicara asing. Tu qadar perbuatan Allah. Bahagian iradah bicara asing. Ni qada ketentuan Allah. Ini kita bicara sifat 20 ni. Asing-asing lah. Sebab qadar perbuatan Allah bahagian sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Dimulai dengan sifat yang keenam, wahdaniyah pada perbuatan. Barulah sampai sifat yang ke-8, 9, iradah ilmu, barulah pergi kepada bicara berkaitan dengan qada. Dah kita asingkan sebab kita bicara sifat 20. Memang pengajaran dia kena asingkan antara satu qada, satu qadar. Sebab ini dua pegangan. Yang wajib kita imani kedua-dua pegangan. Sebab satu bahagian kudrah, satu bahagian iradah ilmu. Untuk melengkapkan sifat 20. Untuk melengkapkan aqaidul iman yang 50. Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Kena percilah dua pegangan ni. Kemudian qada qadar ini ada salah masing-masing. Ada terpesong masing-masing. Kena percilah. Terpesong qada ada yang sapa tangga kafir. Terpesong qada ada yang dosa besar, tak sapa tangga kafir. Terpesong salah qadar pula sama juga. Ada yang sapa tangga kafir, imam tidak sah, zahir orang Islam. Terpesong dalam bab qadar ada
berdosa besar, tak dihukumkan kafir. Mana kena perici lah dua-dua tu. Ada ni. Ini bicara bab iman, yang lupalah. Bukan bicara bab syahadah. Orang Islam bersyahadah belaka. Orang yang bersyahadah dijamin syurga. Orang yang bersyahadah Islam serta hatinya beriman dengan Allah dan Rasul. Itu bab iman. Kalau bersyahadah di mulut tapi di hati tidak ada aqaidul iman yang 50, syahadah tu hanya dapat faedah dunia, tak akan dapat faedah akhirat. Dan kita pun kalau nak betul-betul, kita tidak akan mengasingkan syahadah dengan iman. Ada ni. Tapi kena perici pula. Syahadah mana yang dijamin syurga? Syahadah zahir pergi kepada hati, batin, iman. Mana? Beriman Allah dan Rasul. Zahirnya syahadah akan Allah dan Rasul. Barulah syahadah tu bernilai dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya syahadah di mulut, tapi aqaidul iman yang 50 tidak ada di hati, maka syahadah tu hanya dapat faedah duniawi. Apa faedah dunia? Hidup sebagai orang Islam. Boleh berkahwin sesama orang Islam. Boleh pusaka mempusakai sesama ibu bapa anak-anak yang Islam. Dimuliakan sebagai orang Islam pada masa hidup. Pada masa mati dimuliakan pula dengan menyempurnakan jenazah orang Islam. Itu faedah dunia daripada dua kalimah syahadah. Tapi faedah akhirah macam mana? Kalau ada syahadah serta ada iman, aqaidul iman yang 50, termasuk kudrah iradah ni. Kemudian kita bicara, sekarang kita bicara sifat 20. Panjang ni bicara bab qada. Inilah pembicaraan qada dalam sifat 20. Bukan kata kita belajar sifat 20 molek, kemudian barulah kita belajar qada. Tidak. Kita belajar sifat 20 molek, dalam tu lah bicara qada. Ni. Kita dalam bicara sifat 20 lah ni. Sifat iradah. Panjang lah ni. Pergi pada qada. Jadi bukan kata belajar sifat 20 dulu, belajar qada kemudian. Tidak. Sebab qada ni masuk di bawah sifat 20. Jadi qada dan qadar masuk di bawah permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas qada qadar, tak lepas permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ni nak mengenal Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-gala perkara yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Itu perincian. Tapi kalau kita sebut qada saja cukup, kita sebut qadar takdir saja pun cukup. Sebab makna akan masuk kedua-dua. Jadi baik jahat, qada Allah Subhanahu wa taala, kita bicara iradah sekarang, itu pegangan adab tetaplah. Kejahatan yang berlaku, pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Perkara jahat yang berlaku adalah pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Itu adab. Tapi jangan sesekali sebut perkara jahat yang berlaku bukan takdir Allah. Itu salah. Perkara jahat yang berlaku bukan takdir. Salah. Kalau dia kata perkara jahat yang berlaku pilihan dan perbuatan hamba sendiri, itu betul. Faham tak tu? Salah dengan betul tu. Satu, perkara jahat yang berlaku bukan takdir. Hak kita bicara minggu-minggu dulu kan, hak curang bukan takdir tu lah. Tak salah cerita curang lah. Jadi perkara jahat yang berlaku bukan takdir Allah. Salah. Betul macam mana? Perkara jahat yang berlaku pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Nanti baru betul. Faham tak? Jadi satu salah,
satu betul. Bukan takdir, salah. Perkara jahat, pilihan dan perbuatan hamba, betul lah gitu. Satunya salah, satunya betul. Cuba fikir semula. Dua-dua tu dok sama. Bukan takdir bererti pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Apabila pilihan dan perbuatan hamba sendiri, mana bukan takdir. Bukan dua tu sama. Sekarang perkara jahat bukan takdir. Salah tu, pegangan tak betul gitu. Perkara jahat, pilihan dan perbuatan hamba. Itu baru betul disebut dengan adab. Tapi persoalannya, bukan takdir dengan pilihan dan perbuatan hamba. Sama tau. Sama. Kenapa satu salah, satu betul? Dia kalau perkara jahat bukan takdir, dia menafikan hak rukun iman yang ke-6. Salah sangatlah. Tapi kalau dia kata perkara jahat, pilihan dan perbuatan hamba, itu adab. Betul lah. Sebab perkara jahat yang berlaku pada zahirnya, pilihan dan perbuatan hamba. Pada hakikatnya, rukun iman yang ke-6 lah, takdir lah. Jadi hak takdir tu jangan bokeh lah waktunya. Tapi jangan sandar ke Tuhan. Perkara jahat, takdir, cakap keluar, haram. Ni majlis ilmu. Lepas tu kalau cakap keluar, perkara jahat, pilihan dan perbuatan manusia tu sendiri. Manusia yang lalai, manusia yang jauh daripada agama, manusia yang fikir dunia tak fikir akhirat. Sandar habis-habis kepada manusia. Manusia yang tu hawa nafsu, manusia yang begiang-begiang, letak pada manusia. Itu adab. Dan memang itu pada zahirnya. Tapi takdir duduk sini. Kita tak boleh sebut takdir Allah, tak payah duduk sini. Tapi jangan sebut bukan takdir. Tu salah. Gitu je. Kena. Kita kena beza molek antara pegangan dengan adab. Dia dalam bab ni dia gitu je, faham pegang. Hak mengelepah tu agak memeningkan. Saya dengar kemudian pula puasa salah pula cerita. Takut jadi sebab kita ni tak apalah, kita masjid ni tak apa. Hak FB apa semua tu lah. Ada hak tetap, ada hak kebetulan, ada macam-macam lah. Sebab FB ni tak sama. Ada ketika ramai, ada ketika tak ada. Ada gitulah. Dia ada hak istiqamah, ada yang gitulah. Kadang-kadang, jarang-jarang. Hak P.Romli tu ke apa? Ada hak kadang-kadang, ada hak jarang-jarang. Di mana dalam FB tu kita masjid ni lain cerita. Tu pun kena beringat juga tu. Nak cerita macam mana alasan sekarang ni golongan yang salah ni dengan hujah akal dia agak makan tu. Kalau kita cerita-cerita tu kadang-kadang takut terpengaruh. Jadi kita ngaji kapung, ngaji pondok pun ada. Tapi ni tak bilangan lah, segelintir sangat-sangat ada. Dia tak dengar kata, faham pegang, dia nak korek, nak fikir, nak korek kerjaan Allah Ta'ala. Kau nak Nabi larang ni. Akhirnya dia jadi macam putus asa, stres. Akhirnya dia jadi macam nak ngamuk. Pada ni dia jadi macam tak ada Tuhan lah senang. Pada ni dia terlampau ni, dia nak fikir akal. Jangan, faham pegang. Orang nasihat seorang, dah puas hati dia cari pulak orang lain pulak. Dah macam mana ni begini pegangan ni gini-gini, dia tak boleh makan. Kata jangan gitu, faham pegang. Kalau gini dia banyak nak tu. Hak ngaji lama-lama nasihat, jangan duk gitu. Tapi dia dengar kata, dia nak korek juga dengan akal dia. Akhirnya macam nak mereng. Bukan jadi mereng lah, dia akhirnya jadi macam nak jadi etis marah. Nak jadi macam tak ada Tuhan lah senang. Ni. Bahaya. Pernah berlaku gitu. Tapi ni tak bilangan. Tapi ada ni. Syaitan duduk goda. Syaitan duduk cocoh dia. Dah kalau gitu hak Tuhan berlaku. Lepas tu kita tak payah buat apalah. Tak payah belajar lah. Tak payah semayang lah. Dah Tuhan berlaku. Dia mari gitu. Dia mari duduk kaca. Hak ni ialah sabik. Pada sabik. Bukan sabik, anak dara sabik, mak dara sabik, bukan tu.
Bukan sabik kait ke bersawit tu. Sabik dia asbak. Asbak. Asbak dia ialah dia ada di dia tu ada gangguan peninggalan orang tua dulu. Ni antara sabik dia lah. Asbak. Sabik orang faham tak? Tak ada sabik. Sabik ni sebab lah. Kemudian baru tahu dia kena perobat betul-betul. Sebab ada hok buah orang lama-lama turun ke dia. Tu kata asbab. Jadi gini lah benda ni lah jadi duduk. Di benda ni asalnya nampak comel. Diterima lah macam comel. Sebab apa? Sebab kalau tidur kejut lambat macam ada tu duduk gerak dia supaya bangun subuh. Comel lah dia nak. Padahal dia ada kod lain. Bila belajar agama kemudian dia jadi gitu. Dia jadi macam pelik. Kita belajar ni, kita dah ni tak kau sini. Faham pegang. Tahu tu kemudian. Kau lagi beritahu balik berti pondok pun semua jadi macam kena berobat kenapa baru kau lagi beritahu. Dia ada gangguan benda lama. Hak daripada hak orang dulu. Orang dulu kan ada hak mainan pelik-pelik kan. Kau dulu kan ada mainan pelik-pelik kan. Syarat tubuh lah, syarat apa benda tak tahulah orang dulu-dulu. Adalah. Jadi sabik dia gitu. Sebab tu kata pelik. Kenapalah. Akhirnya dia macam stres. Macam nak tolak ambuh Tuhan lah kalau gitu. Dia nak main. Tu bahaya tu. Lepas tu dalam bab ni. Faham? Pegang. Berhenti. Cukup. Kenapa? Dah. Ayalah. Yang pentingnya sekarang. Apa qada Allah Ta'ala bagi kita? Kita lahir daripada ibu bapa Islam. Nak bagi mana tu? Kita bukan minta. Dulu-dulu kita kurang belajar agama. Kemudian kita belajar agama. Tu bagi mana tu? Hak Tuhan tak tentukan belajar. Tak belajar walaupun di ahli masjid pun. Tapi Tuhan pilih kita belajar. Bagi mana tu? Itu bahagian kita. Syukurlah. Patut hak lain tak mau belajar tu. Syariat kita nasihat. Patut macam mana? Bahagian masing-masing. Syariat kita nasihat. Belajar. Rajin mari masjid, berjemaah ni contoh orang perempuan. Berjemaah ni tak ada tuntutan pada orang puan pun, tapi nak mari-marilah. Belajar fardu ain tu wajibnya, tetap ada waktunya. Kena mari belajar fardu ain. Jangan mari majmuah ni waktu saja. Mana itu syariat dipanggil. Nasihat agama, suruh makruf. Tu. Lepas tu macam mana? Bahagian masing-masing. Tapi kalau Tuhan pilih kita boleh belajar, itu bahagian kita sudah fikir lain lah. Ini apa? Kenapa Allah kalau orang lain tak payah. Orang lain bukan orang lain. Termasuk anak cucu kita pun sama juga. Bukan kata anak cucu lah. Suami isteri pun sama juga. Suami isteri yang hidup 30-40 tahun dah hidup bersama. Isteri begini, suami begini. Tak sama. Macam-macam. Ada isteri yang rajin belajar, suami tukang atur je, lepas tu balik pergi kedai kopi, cari kawan dia sama-sama pacing, belajar tambah. Tapi dia atur dia ambil. Ini cerita tempat lain ni. Kalau kena sini tu kebetulan. Dan ini cerita tempat lain ni, tempat lain. Tapi madilah cerita dia. Jadi isteri dia, ustaz macam mana? Alhamdulillah, dia atur dia ambil. Doa lah. Dia baik sangat suami dia. Lah 30-40 tahun dia hidup bersama. Tak baik apa? Baik. Tapi tak mau belajar. Atau lepas tu ambil. Lepas tu gimana? Cari kawan lah tak ada. Sama-sama pacing dengan dia. Ada juga yang suami nak belajar sangat-sangat. Isteri tak mau. Tapi dia jarang begitu. Hak ramanya isteri nak belajar, suami tak penuh. Hak tu hak ramai. Mana apa ni? Kita tak boleh nak atur dia. Tapi kita nasihat. Tu je lah. Ada ni. Anak cucu ni. Satu dah. Ni suami isteri ni pun. Tak boleh. Itu bukan kerjaan kita. Kerjaan syariat kitanya. Beritahu. Nasihat. Suruh makruf. Cegah muka. Itu jalankan. Tugas macam biasa. Boleh pahala wajib. Lepas tu nak turut-turut. Bahagian masing-masing. Mana kalulah.
Nampak rajinnya ngaji Quran. Mengaji Quran tu sunat. Belajar Quran fardu kifayah asalnya. Kalau nak baca Quran yang hukumnya sunat, fardu ain belajar hukum Quran. Tapi akidah Quran yang paling besar. Hak fiqh tasawuf fardu ain hak sumbernya Quran tu paling besar. Baca tu sunat. Tapi kadang-kadang hak sunat tu rajin sangat, hak fardu ain dia tak ambil. Tu bahagian dia. Tapi peliklah bagi kitanya. Bagi kita pelik sebab dia nak agama. Semua orang nak syurga belaka. Semua orang nak syurga belaka. Orang yang tinggal semayang, cuba tanya dia, awak nak syurga ke nak neraka? Cuba tanya orang tinggal semayang. Saya nak syurga juga. Lah kamu tak semayang? Orang tak semayang pun kata nak syurga. Tambah-telah orang semayang. Orang semayang semua nak syurga belaka. Tambah neraka. Orang buat ibadah ni semua nak syurga belaka. Cuma jalan betul ke tak? Dah semayang betul dah jalan syurganya, semayang dengan ilmu. Semayang betul jalan syurganya, semayang dengan akidah. Baca Quran, memanglah jalan syurga. Baca Quran dengan betul, bukan baca Quran sendiri. Tapi baca Quran hak betul ni, hak jalan syurganya, baca Quran dengan akidah Quran. Baca Quran dengan ikhlas, tak ada riak, ujub, takabur, hasad. Itu baca Quran hak syurga. Baca Quran. Tapi baca Quran dengan berguru, betul kena ada guru. Jalan betul dah tu. Tapi baca Quran jalan syurga ni, baca Quran dengan akidah Quran, bukan baca saja. Akidah Quran tu belajar fardu ain tauhid. Tapi baca Quran sunat rajin. Fardu ain tauhid pun tak ambuh. Bahagian masing-masing. Pelik tu pelik lah. Tu bahagian masing-masing. Jadi kalau kita duduk tangga tu, tenang je. Tenanglah. Macam-macam. Keluarga macam-macam. Anak cucu macam-macam. Tenang. Sebab apa? Kita nak pening apa? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita lah yang menentukan. Urusan kita ni apa? Hak syariat tadi. Kita nasihat. Kita sentiasa berdoa. Hak tu urusan kita. Itu pekerjaan kita. Lepas tu macam mana? Itu serah kepada Allah Ta'ala. Mungkin sekarang, belum lagi. Mungkin akan datang. Sampai sudah pun tak berubah. Bahagian dia. Jadi simple je dalam bab pegangan ni. Mana kalau betul-betul duk tapak qada qadan, orang ni akan dapat ketenangan. Tenang dia. Kena begitu, kena begini. Hak setok tu setok lah, kejut tu kejut lah, kita manusia. Bila dia beritahu begian-begian, Allah, kenapa gitu? Setok. Macam nak panas juga, tapi tenang. Sebab apa? Tuan-tuan dah. Tuan-tuan dah. Ini kalau orang hak betul-betul kejat, kuat bab qada qadar ni, orang menega. Kalau dia kuat bab qada qadar ni, dia tenang je. Kejaan dia comel. Ada ketika dia jatuh, dia tenang je. Dia tak putus asa. Sebab apa? Akan datang mudah-mudahan naik kembali. Kalau tak kuat dalam bab qada qadar ni, jatuh pakai habis. Putus asa terus. Tak ada macam mana? Dah kita usaha sungguh-sungguh dah. Cuba tilik semula. Usaha kita tu hak tersilapnya kat mana? Tersilap pun hakikatnya qada qadar. Kenapa aku dulu tak buat gitu? Jangan fikir kenapa hak lepas dah. Itu hak Tuhan atur pada kita. Tenanglah. Sebab apa? Kita nak kelesah apa? Kita tak ada nak ubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita keluh kesah pun, takdir tetap berjalan. Kalau kita katalah turun tanah, gelepar atas tanah tu pun, macam budak-budak tu kan. Memang dululah budak sekarang tak ada dah orang kali. Memang dulu kan apa-apa dia gelepar atas tanah, dia tunjuk kaki atas tanah. Dia tunjuk apa? Tak ada bahagian lah dianya. Seolah-olahnya gitulah. Sebab itu bukan kerjaan kita. Jadi kalau kita nak memeningkan perkara luar urut hak kita, mana kita yang merosakkan diri kita sendiri. Kita yang memunuhkan diri kita sendiri, walhal perkara itu tidak akan berubah. Dan perkara tetap berjalan sebagaimana qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lepas tu ada orang dia tenang je. Padahal anak cucu dia macam-macam ujian. Tenang je. Yelah, mak ayah belajar agama. Anak diuji macam-macam. Kadang-kadang anak, Allah, beratnya perangai. Tapi mak ayah dia tenang je. Sebab apa? Jalanan dia gitu. Mana anak tu jadi tak molek, kesilapan dia. Bertaubah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu je. Tapi ketenangan dia tu. Tidur malam, lena je. Hak fikir tu, terfikirlah kita ni. Hak keluar mata lah kita ni manusia biasa. Tapi makna ketenangan dia ada. Sebab dia tidak akan nak usahakan benda yang bukan hak dia. Faham tak? Tambahan pula kita nak fikir lebih-lebih apa? Hidup kita sementara sahaja. Hidup kita sementara sahaja. Orang ceramah kata, hidup kita ni seumpama ceh gesek je dia kata. Ni orang ceramah kata. Ceh gesek. Pada ceh gesek? Tak gesek-gesek. Colok-colok. Mancis. Tak reti gesek. Colok pun tak reti. Mancis. Mancis ni bukan tu biskut tau. Mancis. Ceh apa ceh? Ni ceh. Tu ceh. Apa ke ceh? Ni kan dulu kan gitu. Tu ceh. Ceh gesek, lah nyala. Lama mana nyala? Sekejap je padam. Hati hidup kita dia kata. Sedap dia ceramah. Mana hidup kita sekejap sangat-sangat. Dia kata seumpama ceh gesek, seumpama burung hinggap di dahan kayu. Burung terbang, dia pun hinggap di dahan kayu. Lama mana dia hinggap? Sekejap je dia lagi Itu je kehidupan kita. Kita fikir untuk kehidupan, bukan tak fikir. Tadbir, Nabi kata dah, at-tadbir nisful ma'isyah, Nabi kata. Tadbir ni sebagai kehidupan. Kena tadbir, kena susun, kena atur, kena rancang, kena kira molek-molek. Badan. Itu kehidupan kita, Nabi kata. Tapi tadbir yang pertengahan lah. Tapi yang pertengahan, kita tadbir atas nama hak jalanan asbab yang disuruh oleh agama. Kemudian adakah tadbir kita boleh merubah qadar takdir? Tak. Tak boleh nak merubah qadar takdir. Bahkan tadbir kita tu pun qadar Allah juga pada hakikinya. Gitulah. Kan senang kan? Kita berjalan dalam kehidupan kita. Buat asbab molek, susun molek. Tersilap, baiki, salah, bertaubah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tajuk kita nyok minggu lepas. Qada, reda, amal. Kita minggu lepas dah. Minggu ni tak dang dah orang kali. Qada, reda, amal. Amar ni rentahan, suruhan Allah. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Reda Allah, amar suruhan Allah berlaziman. Yang Allah reda, Allah suruh. Yang Allah suruh, Allah reda. Yang Allah reda, Allah suruh. Yang Allah suruh, Allah reda. Hak suruh sebenarlah. Bukan suruh nak ijaz. Ada suruh kan? Ada Tuhan suruh. Fal yaltamis rabban ghairi. Makalah kamu mencari Tuhan selain aku. Allah suruh tu. Allah reda kita cari Tuhan yang selain Allah. Dok tu. Itu bukan suruh sungguh. Suruh nak melemahkan. Cari Tuhan lain Tak ada Tuhan lain. Tak ada. Nak cari macam mana? Kena ikut Tuhan ni. Mana tu bukan suruh yang sungguh. Macam Nabi suruh tu lah. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila tak malu kok, buat nak buat apa pun. Nabi suruh buat. Janji kalau tak malu. Bila kamu tidak malu, Nabi kata, buatlah apa yang kamu kehendak. Sedap gitu dah. Buang perasaan malu, kita boleh buat apa dia kita nak buat. Tak gitu. Bukan sungguh-sungguh tu. Kau kan sekarang kan? Kan macam-macam kan dalam alam maya ni kan? Kata orang gila ramai sekarang.
Orang gila ramai. Dia buka telefon ni, dia keluar macam-macam. Tanya dah orang mari mana ni? Orang tanya orang butang ke? Orang tampui ke? Tanya orang butang nama-nama kapung dah. Di tempat tu. Orang tanya orang butang. Kalau tampui tu kan? Tampui pun tepat juga tau. Jadi macam tak siomah. Macam orang gila. Tu tak malu tu. Tak malu tu dia kata. Bila kamu tak malu, buat apa kamu nak buat. Itu bukan sungguh-sungguh. Hak sungguh-sungguh ni. Allah suruh, pasti Allah reda. Allah reda, pasti Allah suruh. Macam ginilah kita mak ayah. Kadang-kadang kan. Gi. Sungguh-sungguh ke tu? Gi. Balik boleh nyakit ya. Tadi kata suruh gi. Budak ada reti ni digi sungguh. Budak ada reti digi sungguh. Walah gi. Kalau berani gi. Nak nyakit gi. Dah budak dia suruh kan? Gi ya. Mana bukan suruh tu. Sama juga. Ada yang Allah perintah, Nabi perintah. Tapi bukan perintah sungguh. Perintah nak melemahkan. Hak Allah perintah sungguh, Allah perintah, serta Allah reda. Allah reda, serta Allah suruh. Adapun qada dengan reda, dia tidak berlaziman. Allah qadakan perkara baik, serta Allah reda. Allah qadakan perkara yang jahat, serta Allah tidak reda. Kenapa Allah qadakan perkara jahat yang Allah tidak reda? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kita yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirah. Situ. Tapi kita berpegang apa yang Tuhan qadakan ada hikmah belaka, tidak sia-sia. Apakah hikmah Allah mengqadakan sebagian besar ahli dunia kafir yang Allah akan kekalkan neraka? Apakah hikmah dia? Hikmah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita berpegang apa yang Tuhan qadakan, termasuk qada jahat, kufur dan maksiat, ada hikmah. Apa hikmah tadilah? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung semula hak berkaitan dengan qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka 19 bahagian ke-8 daripada atas. Muka surat 19 bahagian ke-8 daripada atas. Kita nak syurga belaka. Keluarga kita pun kita nak bawa ke syurga belaka. Tapi jalan syurga tu, itu penting tu. Orang yang mengajar agama, orang yang belajar agama, apa tujuan? Nak syurga lah. Orang mengajar agama, orang yang belajar agama, tujuannya nak syurga. Tapi mengajar agama mana kau nak syurga? Mengajar agama biar ikut pada susunan ilmu. Kau nak mengajar agama, dia kena ikhlas. Ada ni. Dia mengajar agama, semua orang nak syurga. Tapi mengajar agama nak syurga ni, mengajar biar ikut susunan. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Kena susun molek kita mengajar agama ni. Kemudian, ajar comel dah, niat kena comel. Ajar kena comel, niat kena comel. Dia nak niat comel ni, buat biar comel dulu. Buat biar betul dulu. Barulah hati kena ikhlas. Gitulah. Semua kan gitu kan? Semayang kena comel, fiqh, hati kena ikhlas. Baca Quran kena comel hukum hakam Quran, hati kena ikhlas. Tutup aurah molek-molek, hati kena ikhlas. Buat molek dulu. Tutup aurah molek-molek dulu, hati kena ikhlas. Ada ni.
Walaupun untuk tutup aurat, hati baik. Tak ada orang nak pakai tu. Sama juga, baca Quran salah pun saya ikhlas gitu. Semayang saya tak belajar, tapi janji saya ikhlas. Oh, semayang tak betul, hati ikhlas pakai ke? Mana mengajar biar betul, orang belajar pun, belajar kena betul, hati kena ikhlas. Sebab orang mengajar, orang belajar sama je. Nak syurga. Tapi kadang-kadang, bicara ceramah agama yang hanya menghiburkan, yang hanya mengkhoyalkan, tak bertapuk kepada jalan syurga yang sungguh. Jalan syurga ni beriman dan amal soleh. Nak beriman itulah belajar tauhid molek. Nak amal soleh itulah belajar fiqh tasawuf molek. Itu jalan dia. Kalau kita nak mengajar ilmu yang bawa ke syurga, mengajar untuk jadi beriman dan amal soleh. Kalau hanya cerita wa amal sunat tu cerita, tu dia akan mengelirukan orang. Ada ni. Tapi orang sukalah. Buat program pula besar-besar, belanja besar-besar. Orang yang datang berceramah pun dia disumbang kepada ceramah agama, besar-besar sumbangan, bukan kecil-kecil. Sebab mari jauh-jauh. Apa yang disampaikan? Dia nak sampai ke jalan syurga. Macam mana penekanan bab iman dan bab amal soleh? Tak ada. Hanya cerita berbentuk amal tu, amal ni nok sangat. Sebab amal sunat ni penentuan darjah syurga. Penentuan darjah syurga. Nak masuk syurga dulu, beriman dan amal soleh. Penentuan darjah syurga tu pada wajib sunat tu. Amal-amal yang banyak ni lah yang akan menentukan darjah syurga. Syurga ada 7 darjah kan? Mana-mana darjah syurga tak akan berpindah dah. Kalau duduk darjah paling bawah sekali, situlah selama-lamanya. Bukan kata satu masa naik darjah yang kedua, akhir naik yang atas sekali, Jannatul Firdaus. Dah. Kalau masuk syurga, duduk bawah tu lah maka sudah. Lepas tu orang yang masuk syurga pun ada timbul kekecewaan, ruginya lah, menyesalnya. Menyesal apa? Kerana dulu atas dunia tak memperbanyakkan amal, hanya setakat boleh masuk syurga, beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah dah. Ada ni. Tapi ada sesalang di situ sebab atas dunia malah wa amal sunat tu lah. Jadi wa amal sunat ni penting. Cerita wa amal sunat ni penting. Subuh selawat banyak-banyak penting. Tapi kena tekan dulu hak beriman dan amal soleh. Hak jalan syurga. Ni mana orang mengajar, orang belajar, kena letak molek. Orang tak mesti kalau orang mengajar lah, orang belajar tak ada telinga. Marilahnya, balik boleh buat amal ni, baca hak ni, buat amal ni, hak ni, tulis molek, buat amal. Akidah macam mana? Pegangan, tak sentuh langsung. Ilmu bab semayang, tak sentuh langsung. Program tu bukan program akidah, tapi kena peringat di dalam tu. Kita program diberi tajuk, tajuk adalah keluarga bahagia, keluarga syurga, keluarga sakinah. Ceritalah. Tapi apa dia keluarga bahagia? Keluarga yang bahagia ni, keluarga yang akan ke syurga. Keluarga mana yang akan ke syurga? Keluarga yang beriman dan amal soleh. Nak beriman macam mana? Nak amal soleh macam mana? Kena huraikanlah. Dia nak perincikan beriman tak boleh sebab program tu bukan program tajuk akidah, tapi dia kena beri peringatan. Dan dia bukan program akidah. Contoh, keluarga syurga. Bukan kata tajuk akidah ahli sunnah, itu bicara lain. Tapi dalam ditekan keluarga syurga ni, dia kena tekan bab beriman dan beramal soleh, ilmu fardhu-ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang mana terkadang orang ceramah ni pun tak pernah peduli pun fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf. Tapi pandai berbicara, pandai cerita bab sejarah, bab semasa, cerita tu, cerita ni, orang suka dengar. Maka dia pun dapat orang suka, orang panggil kata riti. Orang hak panggil pun gitulah, boleh dengar halwa telinga sahaja. Ni banyak sekarang ni masjid yang seumpama tu, halwa telinga, belanja besar. Sebab apa? Import jauh-jauh.
Tapi apa yang diberi hanya hal penting lah. Suka dengar. Dengar pun tak mengantuk. Ceria sentiasa. Tapi apa yang diberi. Lepas tu kata orang mengajar, orang belajar, betul-betul sama-sama nak syurga, kena letak jalan molek. Letak jalan syurga molek. Kalau tidak, kita memperdayakan orang. Orang belajar, orang mengajar paling besar. Yang paling berat dipertanggungjawabkan daripada masyarakat, orang mengajar. Orang belajar, masing-masing lah bertanggungjawab. Orang belajar, dia masing-masing bertanggungjawab atas diri masing-masing. Dia tak boleh. Orang mengajar tu yang salah. Tak. Dia tanggungjawab atas diri masing-masing. Yang mengajar tak betul tu, dia lagi besar tanggungjawab. Bukan kita orang belajar ni, kita tak kena yang salah orang mengajar. Tak. Orang yang belajar, dia bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi orang mengajar paling berat. Ini kitab Hidayatus Subyaan muka 19 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat bagi laki-laki merenggangkan akan dua lengannya daripada dua lambungnya, dua sisinya. Ini ketika sujud. Dan sunat mengangkat akan perutnya, perut laki-laki daripada dua pahanya, pada rokoknya dan sujudnya. Sekarang ni bicara berkaitan dengan syarat sujud. Nak bicara perkara yang disunatkan ketika sujud. Ini sama je. Masa rokok pun sama, masa sujud pun sama. Orang lelaki sunat renggangkan dua lengannya daripada dua lambungnya pada masa rokok dan sujud, dan mengangkat akan perutnya daripada pahanya pada rokok dan sujud. Orang perempuan dia dempetkan sedikit. Orang perempuan dia himpunkan sedikit. Perempuan himpunkan sedikit. Bukan sampai ke jadi depek rapat, tidak. Ni orang perempuan kena cermat juga ni. Dalam rokok sama, dalam sujud sama. Ada orang perempuan dia rokok, orang perempuan dia rokok sampai ke apa ni? Numuh ke apa panggil? Tumuh. Tumuh jatuh terus, tumuh. No, tumuh jatuh terus kan. Budak tu tumuh atas latar. Tumuh tu jatuh dah. Ni dia jadi rokok dulu. Kan bicara rokok dahulu. Dia kena punggung, belakang, tengkok, kepala, kasafihatil wahidah. Macam papan sekeping. Kemudian jangan jatuhkan ke bawah. Jadi jatuhkan tubuh ke bawah masa rokok, hukumnya makruh. Orang perempuan ni dia depekkan rapat. Dia punya lengan dia dengan sisi dia, dengan lambung dia. Dia rapat-rapat masa rokok. Akhir jadi ke bawah, jadi ke bawah. Makruh gitu. Mana ni? Hak belakang tetap kena sama. Cuma dia punya lengan dia tu. Dia punya lengan dia tu kendor sedikit. Tapi bukan lengan tu bubuh di tubuh, bukan. Oh, dia buat ngokok gitu. Sedap ke rokok gitu? Ni cerita mazhab Syafi'i. Dia ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Ni mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada beza pun. Lepas tu dia kata, tengok orang perempuan, bangsa lain lah, bukan orang Melayu kita lah, Mekah. Macam orang lelaki dia semayang. Memang mereka tidak ada perbezaan. Kita mazhab Syafi'i tu, mana dia kena tutup sedikit. Dia kena rapatkan. Tapi bukan depek. Bukan depek. Ini masa rokok. Masa sujud pun sama. Bukan kata perempuan ni letak siku atas peha, bukan.
Dia sujud, dia letak siku atas peha. Dia ke mana perempuan sini? Dia letak siku atas lutut dia dah. Oh sedap tak lengang. Sujud lama pun tak apa. Nah. Dah lah dia tangan dia diletak atas peha kan. Oh kalau gitu sujud setengah jam pun tak apa kalau gitu. Dia bukan sampai ke rapak gitu dak. Mana rapak sedikit nak banding orang lelaki. Sama macam lepas lah. Berdiri orang lelaki kaki kanan kaki kiri sejengkal. Sejengkal renggang dia. Orang perempuan mungkin dalam 4 jari. Rapat sedikit. Tapi bukan orang perempuan sampai ke kaki dia rapat gini. Oh tu tak stabil berdiri gitu. Tu salah budak tolok je pakai sembang Dia berdiri kaki dia buat gini. Rapat sangat-sangat. Tu tak jadi gitu. Cuma kalau lelaki sejengkal, perempuan rapat sedikit. Gitu je. Sama juga macam rokok masa sujud. Hanya himpunkan sedikit. Nak banding dengan lelaki, renggang. Lelaki angkat perut daripada 2 peha masa sujud. Perempuan, dia perendahkan sikit perut dia. Tapi bukan sampai ke depek rapat, bukan. Dia satu laginya, hak beza lelaki perempuan, yang saya jumpa ramai salah faham. Tapi ini bukan bab rokok sujud ni. Bab bacaan. Beza antara lelaki dengan perempuan. Hak bacaan jahar, kuat ataupun sir, perlahan. Dia ada sedikit saja perbezaan. Tapi jadi dibuat perbezaan yang jauh. Macam tadilah. Sedikit saja perbezaan. Orang lelaki renggangkan 2 lengan. Orang perempuan kendorkan sikit 2 lengan. Bukan 2 lengan tu rapat di tubuh. Atau lebih orang panggil. Orang lelaki renggang. Orang perempuan longgarkan sedikit. Bukan perapat. Sama juga. Beza antara bacaan kuat perlahan lelaki perempuan ni sedikit saja perbezaan dia. Ini dia beza terus-terus. Dia faham selama-lama ni, selama-lama dia beramal, selama-lama dia sembahyang, dia tak pernah pun baca kuat Fatihah surah ketika sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Tak pernah baca kuat. Dia tak pernah baca kuat. Saya bertanya, makcik pernah dah sembahyang Jumaat sesama imam perempuan? Pernah dia kata. Makcik pernah tak semayang tu imam perempuan tu baca kuat? Dia baca kuat lah. Semayang baca kuat lah. Semayang saya tak ingat semayang apa. Subuh, maghrib, isyak saya tak ingat. Tapi perempuan jadi imam. Semayang maghrib, isyak gitu. Dia musafir gitulah. Lebih kurang ada cerita dia tu. Jadi di semayang sama-sama perempuan. Dia mungkin jalan tu sama-sama perempuan ke rombongan naik bahu perempuan ke gitulah cerita dia ni. Tapi dia tu imam baca kuat dia kata. Fatihah dan surah. Sama je dengan perempuan di rumah semasa sendiri. Sama juga. Yang tu imam perempuan dia baca kuat, syarat dia tak sama dengan tu imam lelaki. Tu imam lelaki sunat baca kuat semata-mata subuh, maghrib, isyak. Perempuan sunat baca kuat jadi imam. Dia ada sedikit syarat. Jikalau tidak ada lelaki ajnabi di tempat dia sembahyang. Kalau dia lah sama-sama perempuan, dijamak lah maghrib, isyak. Pada ni. Tiba-tiba lepas isyak dah ni, orang balik dah ni. Mana orang balik dah lah, orang main isyak balik belaka dah. Jadi dia pun berhenti pukul 9:30 di masjid, orang puan belaka. Jadi tu imamnya perempuan. Tiba-tiba di masjid tu ada seorang tok panggil jaga ke, tukang jaga keselamatan masjid ke, dialah yang terakhir tengah malam, barulah tutup semua, barulah kunci, mungkin tugas dia. Adalah dia seorang hok pergi mari masjid. Maka tu imam perempuan tadi tidak lagi disunatkan baca kuat. Sebab apa? Ada seorang lelaki ajnabi. Maknanya ada sedikit perbezaan. Tapi bukan kata perempuan langsung baca perlahan, bukan.
Tu kata, ada dia, makcik ni dia kata, pernah semayang dengan tu imam perempuan, tu imam tu baca kuat. Gitulah juga kalau perempuan semayang seorang diri. Subuh, maghrib, isyak, dia sunat baca kuat. Di rumah dia, di rumah dia. Di rumah ada lelaki ajnabi? Tak ada. Tapi selama dia hidup, sampai kaum tua, dia tahu-tahunya, orang lelaki je baca kuat, subuh, maghrib, isyak kalau semayang seorang. Oh, puang dia kena baca perlahan. Dok, beza dia sikit je. Oh, puang sunat baca perlahan. Kalau ada lelaki ajnabi di tempat dia semayang. Macam tadi lah. Memang tu imam perempuan ni sunat baca kuat. Tapi kalaulah di masjid tu, ada seorang je lelaki. Orang masjid tu lah, orang petugas tu lah. Dia duduk jagalah di bahagian keselamatan. Contohnya. Tak boleh baca kuat dah lah. Tu imam perempuan tu. Kalau dia baca kuat juga. Sebab apa? Seorang je jaga tu. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia kena baca perlahan lah. Tapi kalau tak ada seorang di masjid tu. Tak ada. Orang kampung balik belakang dah. Jaga pun tak ada. Maka dia pun baca kuat lah. Patut dalam surah. Maghrib isyak semayang jamak tu. Tiba-tiba ada pula seorang. Dia babah. Dia babah. Laki ada tak puang juga. Ada pernah rombongan perempuan derebabah perempuan. Oh, senang lagi tu. Ya, ada. Derebabah laki. Ketua rombongan adalah laki seorang. Isteri dia dan ada suami seorang jadi ketua rombongan. Hak derebabah dengan suami dia ni semayang belah luar misalnya. Maka tu imam perempuan hak belah bawah tabir perempuan tak boleh baca kuat dah. Ni ada lelaki ajnabi ni. Dalam semayang. Tapi dalam bah tadi, bercakap dengan orang lelaki boleh. Suara bukan aurah. Dalam semayang, tak boleh baca kuat. Hukum dia gitu. Maknanya ada sedikit je perbezaan dengan lelaki. Bukan perbezaan yang dipahamnya. Lelaki baca kuat, perempuan baca perlahan. Oh, tu macam ni. Lelaki ronggangkan, perempuan dempekkan. Bukan gitu. Oh, tu jauh sangat dia lagi. Mana perempuan sunat baca kuat jikalau tiada lelaki ajnabi. Dah apa beza dengan orang lelaki? Orang lelaki sunat baca kuat semata-mata. Tak kira. Tak ada syarat. Ada perempuan ajnabiah pun tak ada apa-apa. Tu beza lelaki dengan perempuan. Hak semayang bacaan kuat tu lah. Subuh, maghrib, isyak. Maknanya dia kata hidup dia puluh-puluh tahun dah. Tak pernah baca kuat. Sebab dia tahunya tak boleh baca kuat. Hak baca kuat adalah orang lelaki subuh, maghrib, isyak. Tapi bila tanya pernah tak berjemaah dengan imam perempuan yang imam perempuan baca kuat? Pernah. Ada pula. Dia sama je lah. Semayang seorang diri menjadi imam subuh, maghrib, isyak, sunat baca kuat. Sama lelaki dengan perempuan. Cuma ada sedikit perbezaan. Perempuan ada syarat jikalau tiada lelaki ajnabi di tempat dia semayang. Tu je ada beza sikit. Bukan siapa ke beza sangat-sangat. Perempuan sunat baca perlahan. Tak, perempuan sunat baca perlahan. Gitu dia mati. Dahlah kalau berjemaah di rumah, dahlah mak dengan anak perempuan. Baca kuat ke baca perlahan? Jadi imam baca kuat. Kalau semayang seorang baca perlahan. Memang dia kena baca kuat. Di rumah tak ada orang. Di rumah tak ada orang. Ada sepupu mari tupang tidur di rumah. Ada sepupu dah lah. Ajnabi. Tak boleh baca kuat dah lah. Sepupu yang ajnabi. Apa? Tak boleh nikah sepupu. Sama pelik gitu. Sepupu tu ajnabi lah. Orang asing. Batal semayang. Boleh nikah. Ada sepupu di rumah kita. Di tupang tidur. Ataupun kita nak semayang dengan anak perempuan kita. Kita ibu. Rumah mak mertua. Dah. Ramailah ajnabi situ. Ipoh lagi. Ajnabi dah lah. Memang dah rumah. Tapi dah rumah mak mertua ke. Rumah mak sendiri ke. Dalam tu adalah ipoh-ipoh pula. Cuti sekolah kan balik belakang kan. Jadi tak boleh baca kuat dah lah.
Ni mak ni nak jemaah anak perempuan dia jadi makmum dia. Betul lah. Saya duduk di rumah di KL, saya baca kuat. Betul lah rumah awak tak ada ajnabi. Bila balik, rumah mak balik mak tua, kena tengok lah pula. Kalau ipo-ipo tu pergi masjid belaka. Okey. Ada anak dara sabit pula. Tu sabit tu. Anak dara sabit. Ada anak dara sabit pula. Tak boleh lah. Ajnabi. Ada ni. Kalau baca kuat juga, makruh. Ada sikit. Gitu je perbezaan dia ni. Jadi macam di sini. Orang kata bezanya lelaki renggang, perempuan dia longgarkan sedikit lengan dia itulah. Tapi tangan dia tetap duduk di kepala lutut. Bukan tangan duduk di peha, bukan. Lelaki kan dia gitu kan. Jadi perempuan dia longgar sikit dia punya siku. Tapi tangan dia masih lagi duduk di kawasan kepala lutut. Bukan dilonggarkan siku dia, akhirnya tangan dia pegang di pangkal peha pula jadi. Dah. Letak di kepala lutut. Itu pada masa rokok. Pada masa sujud gitu juga. Maknanya tangan tetap letak berbetulan dengan dua bahu. Kan kita kan sujud, tangan dia letak berbetulan bahu. Cuma tutup sedikit tangan tu. Lelaki dia buka. Lelaki buka pun, buka siku ni, jaga hak ni jangan jadi gini. Sebab ni masa sujud ni kan, dia kena menghadap kiblat ni. Ni lima jari ni rapat. 5 jari ni rapat. Kemudian kena straight menghadap kiblat. Jangan dia buka luas sangat, akhirnya jadi lari daripada kiblat. Dia kena jaga. Buka tu buka, tapi tapak rapat di latar, jari rapat, kena betul-betul straight kepada kiblat. Dia gitu. Kemudian lelaki ni pula sunat buka siku pada masa sujud, kena tengok juga. Orang kalau terlampau rapat, orang rapat sangat ni, orang ramai ni, pandai nak rapat, maka kita jangan angkat siku sebab kita boleh menyakiti orang sebelah. Jangan. Sunat. Lepas tu sebelah tu, kelak sebelah tu dah, sebelah tu kecil. Dia besar. Sebelah tu kecil. Dia buka siku dia. Ngokor sebelah tu. Tindih sebelah tu. Jangan gitu. Menyakiti orang haram. Haram menyakiti. Orang tengah solat ni. Kena pula siku dia letak di tulang belikat orang sebelah tu. Sakit kawan tu. Dah siku dia tajam sebab dia kuru. Dah kata mana? Tu boleh buka sedap, tu iman. Tu iman boleh buka sedap. Ataupun kita semai sunat, ketika seorang diri tu, kita boleh buka lah orang lelaki. Tapi kalau ketika berjemaah, kena tengok. Bila dia rapat tu kan, tak boleh dah lah. Kita nak buka, dia rapat kita pula besar, dia pula besar juga contohnya. Kita pun masuklah siku. Kau sunat renggang. Tapi kalau boleh menyakiti tu haram. Sunat lawan haram. Sunat lawan haram. Pada ni. Sunat lawan haram. Sunat renggangkan siku, buka. Menyakiti orang sebelah haram. Sunat lawan haram, menang sebelah haram. Kena tinggal lah. Ni sunat renggangkan siku, dia rengganglah juga. Walaupun orang sebelah tu kok kecil. Apa? Menyakiti jangan. Satu lagi pula nak renggangkan dua lengan daripada dua lambung tu dalam keadaan kita tu comel. Kita tu comel, bersih molek. Kalau kita tu ada sedikit dah kurang comel, ada di tempat tu kalau buka dia akan keluar busung, jangan bukalah. Sungguh ni jangan suka gitu. Dah kita tahu dah, kita kerja sepanjang hari. Zuhur boleh lagi lah. Asar tak pun nak sedap dah tu. Tak ada lah bau. Ada orang ni ditutup rapat pun, tu lain tu. Ni dah. Tapi kalau dia buka, kemungkinan akan keluar bau. Jangan buka. Tapi kalau di tubuh kita memang ada bau yang menyakiti, itu makruh kita berjemaah dengan orang ramai. Makruh sebab kita akan menyakiti.
Makruh kerana kita kemungkinan menyakiti. Kalau menyakiti sungguh, hukumnya haram. Makruh kerana ada kemungkinan kita menyakiti. Itu ada orang komen. Dia kata orang yang bangsa lain lah. Allah bagusnya dia, walaupun dia datang sudah bekerja. Mana kalau tengok pada tubuh dia tu sudah bermaung, tapi mereka sanggup lagi datang berjemaah. Tak betul kata gitu. Sebab apa? Dia makruh dah datang berjemaah seumpama tu sebab dia akan menyakiti orang. Sudah menyakiti orang. Ada orang puji. Bagus dia kata. Sebab dia datang berjemaah juga. Walaupun dalam keadaan seumpama tadi. Tak boleh. Ada ni. Sebab ada bangsa yang dia suka makan bawang. Dia makan bawang ni macam kita makan timun batang tu. Timun batang okey tak? Kau panggil apa? Timun batang. Memang tu panggil timun lah tak? Tu timun Cina. Tu tembikai timun Cina. Hak timun batang tu timun batang sungguh lah. Dan memang nama dia timun lah tak? Ke memang panggil timun saja hak timun batang tu? Kan kita kan suka makan timun batang kan. Kalau kita makan nasi. Jadi ada orang ni dia suka makan bawang mentah-mentah. Macam kita makan timun batang. Makan timun batang tak apa sebab dia tak ada bau. Dia makan bawang macam kita makan timun batang. Orang makan bawang dia makruhkan pergi berjemaah. Sebab dia akan bawa bau busuk. Akhirnya dia bau pelik. Bukan kata dia bagus kaji. Tak. Dia tak ada jaga adab. Dia kan jaga adab. Kalau kita, orang kita lah. Makan peta, makan jering. Peta, jering. Peta pula, peta ni apa panggil? Jeruk. Dia peta, hak asal dengan peta jeruk, mana busung? So, mana busung? Peta dengan hak jeruk. Tak tahu, tak boleh makan. Saya tak pernah buang mulut. Bukan. Cuba tapi tak ada. Tak boleh nak makan. Tak boleh nak. Kekoh tu dia rasa lain. Ada orang peta duduk tangan makan nasi. Tak ada tangan. Tapi kalau makan peta jering, kalau dia bergigi molek-molek, tak ada benda tau. Ada benda. Kena bersih sungguh lah. Kena bersih sungguh. Hak berat laginya orang yang merokok. Tu berat. Tu menyakiti orang. Mulut dia busuk, pakaian dia busuk. Ada ni. Tu kena jaga. Kena jaga waktu tu. Bang jemaah ni. Dia adalah jenis makan-makan bawang gitu. Jadi bukan kerana dia tak mandi. Memang dia sebab itulah kalau ada di tubuh seseorang yang mana bau yang keji, yang mana macam-macam dah, sabun lah, apa obat lah, tapi tuan uji dia memang dia sekarang tak ada lah. Sekarang mungkin tak ada. Kalau zaman saya budak-budak dulu, ada hak budak-budak yang telinga dia nanuh ke gitulah. Memang ada yang seumpama tu. Memang dia lalu je kita sudah jadi macam mengelok. Dia ngenanuh tau. Memang busuk-busuk sungguh. Makna bukan busuk kerana dia bermain-main berpeluh tau. Sekarang tak ada dah gitu tau. Tak ada dah budak dia ngenanuh tau. Budak dulu kenapa? Kenapa dia ngenanuh? Ataupun kerana dia mandi masuk air. Air duduk dalam tu jadi busuk ke mana? Memang ada orang yang seumpama. Budak sekolah memang dulu lah. Ada yang seumpama tu. Bau dia berat. Berat sikit lah. Mana kalau seseorang tu ada bau yang mana berobat sabun tak hilang, gugur fardu ain semua Jumaat atas dia. Faham tak ni? Fardu ain semua Jumaat ni besar. Fardu ain semua Jumaat ni besar. Tapi kalau seseorang diuji dengan ada bau yang keji di tubuh dia,
Yang dia usaha bagai-bagai usaha untuk menghilangkan bau tu tak hilang juga. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Gugur fardu kifayah sembahyang berjemaah. Itu dah apa tu ringan tu. Gugur fardu kifayah berjemaah tu ringan. Sebab memanglah kalau dok kerana dia berbau pun gugur dah fardu kifayahnya, ramah dah sembahyang masjid tu. Ada ni. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat, ini kewajipan atas seorang-seorang. Sembahyang berjemaah, gugur fardu kifayah berjemaah. Kalau dok kerana tu pun dia tak berdosa dah sebab orang ramai ada di masjid. Gugur fardu ain sembahyang Jumaat. Mana pentingnya agama jaga masalah umum. Masalah orang ramai. Jumaat ni. Jadi waktu kena jaga waktu. Waktu kena jaga molek. Sekarang ni jadi kadang-kadang dipuji yang seumpama tu. Busuk pun datang berjemaah, dipuji. Kadang-kadang sekarang ni bawa anak ke masjid bising-bising. Bagus dia bawa anak kecil-kecil bawa masjid dah. Nak latih anak dia ke masjid. Bagus kecil-kecil. Dia bising-bising tu bagus dia kata. Kata pelik. Kata tak ada adab. Dia lain dengar orang datang belajar. Orang datang belajar ni tak ada pilihan dah. Kalau berjemaah ni kena tengoklah pula. Anak kita tu sudah memayis. Tapi anak kita tu terkawal ke tidak. Boleh menyakiti orang ke tidak. Kena jaga belaka tu. Ada ni. Bukan kata di masjid. Di tempat-tempat orang ramai. Di tempat-tempat umum pun sama. Tempat umum. Kalau anak jenis apa ni? Jenis tak tahu apa ni. Walaupun kita kata di tempat pusat beli belah. Macam mana orang kalau ada budak yang dia berlari situ. Pusat beli belah pun. Di speaker tu bunyi lagu macam-macam. Speaker apa? Di mikrofon tu dah. Di supermarket kan? Pusat beli belah kan dia ada lagu ada apa kan? Tapi ada budak yang tak dengar kata. Macam mana orang nak beli? Selesa ke tak? Tak selesa. Orang akan tengok. Anak siapa, mak ayah dia tak reti sungguhlah. Tempat orang ramah ni. Dia berlari. Buat gurau tempat orang ramah. Mak ayah yang tak jaga. Tak jaga adab anak dia. Itu pusat beli belah je. Mana-mana tempat pun sama lah. Dewan mana-mana pun sama. Di masjid pula. Bayangkan. Kalau di tempat pusat beli belah, dewan-dewan biasa ni, bala raya ke, ada program apa ke. Kalau budak ni bising bangun dalam tempat orang ramai-ramai ni, macam mana? Keselesaan orang ramai. Ni tempat orang datang solat berjemaah. Kena jaga tu. Dipuji. Kata tak kena dah orang sekarang ni. Dipuji. Nak semayang maghrib, nak semayang isyak tu, Allah. Riuh rendah. Bising bangun. Bising bangun lah kalau kita kau. Riuh rendah. Lain kalau ada masjid, ia letak jauh sikit. Bunyi sayut-sayut je budak-budak bermain-main. Tak ada masalah tu. Sebab ia letak dia di satu kawasan, ada orang jaga dah keselamatan budak tu. Mana tak ada masalah tu. Tapi kalau dalam ruang solat, orang nak solat, tu bukan dia dah tu. Tapi dipuji. Sekarang ni. Hak tak beradab tu dipuji. Sama macam tadi lah. Hak berbau tak elok tu datang berjemaah, dipuji. Bagus dia datang berjemaah. Walaupun bau dia tak elok. Tak boleh gitu. Dia kena jaga masalah orang ramai. Masalah orang ramai. Sebab orang nak semayang. Bayang kalau orang sebelah tu, dia berbau. Kita baca bacaan dengan wasa dah. Tak wakah dah. Sebab apa? Bila kita berhenti, tarik nafas. Allah. Bang. Lepas tu baca. Kita sekarang ni bukan masalah khusyuk semayang dah. Masalah bacaan kita tu, silap gaya, baca cepat gitu, tak apa nak comel. Khusyuk. Nak khusyuk ke mana? Nak khusyuk ke mana? Dalam perut ni, mana kalau jenis beken-beken, kau nyupuh pun tak tahu. Nak khusyuk semayang, orang sebelah. Tak ada lah. Dia betul-betul mengganggu orang. Ni kita bicara hak buka lengan je ni. Buka lengan. Nak buka, nak renggangkan lengan daripada dua lambung pun tengok keadaan.
Yang pertama tengok keadaan tempat yang agak sesak ataupun tidak. Ada keadaan situasi kita macam mana. Tapi kita cuba dah individu, tak ada. Yelah tak ada. Tapi dah kita Zuhur. Tadi berpuluh dah tadinya. Asar. Berpuluh dah. Mana kita nak Jumaat ni. Tapi tak ada. Di kita tak ada bau. Tapi ada kemungkinan lah takut. Kita jagalah. Tak usah duk buka lah. Cuma ghalibnya kalau semalam Jumaat memang tak boleh buka. Sebab ghalibnya semalam Jumaat dia akan duduk rapat. Duduk rapat memang tak boleh buka. Tak boleh nak renggangkan dua lengan daripada dua lambung. Sebab rapat. Kalau sesuatu betul memang tidak disunatkan renggang. Ini bicara perkara yang disunat ketika sujud. Disunat sujud kita bicara melepasnya. Daripada iktidal nak turun sujud, letak dua lutut terlebih dahulu. Dua lutut tu direnggangkan dalam keadaan sehasta orang lelaki. Dalam keadaan sejengkal kalau orang lelaki. Dia dua belah kaki sejengkal, dia tu letak lutut sejengkal orang lelaki. Umpan dia rapat sedikit. Kemudian barulah letak tangan, barulah letak dahi dan hidung serentak. Yang mana hidung ni dalam mazhab Hanafi wajib. Yang mana dalam mazhab Syafi'i ada kedekan ulama yang bermazhab Syafi'i memilih pandangan mazhab Hanafi, hidung kena lantai hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Sebab dalil agak kuat hak berkaitan dengan kewajipan hidung kena lantai. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i sunat aja hidung letak lantai. Tapi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, imam dalam mazhab Syafi'i juga mereka memilih pandangan kata wajib. Wajib hidung kena lantai pada masa sujud. Pandangan muktamad sunat, tapi ada kalangan ulama bermazhab Syafi'i dipilih kata wajib. Sebab dalil yang menunjuk atas kewajipan tu dalil hadis yang sahih. Hak letak hidung di lantai. Itu kita turun, kita naik pula. Sujud yang kedua bangkit pada berdiri. Sujud yang kedua bangkit pada berdiri. Beliau kat kedua ke, beliau kat keempat ke, dia sujud yang kedua. Disunatkan kita duduk istirahat. Kemudian kita letak tangan latar. Kita angkat lutut. Kemudian kita pun angkat tangan dari lantai. Kan tukar jadinya. Turun lutut dulu. Tangan letak kemudian. Naik. Angkat lutut dulu. Kemudian angkat tangan. Gitu. Dia turun naik ni. Dia turun lutut dulu. Kemudian letak tangan. Naik pula. Apa dah ingat nak semayang tu padahal. Tak, bukan dia dua pandangan di situ. Macam turun tangan dulu mazhab Maliki. Turun lutut dulu mazhab Syafi'i. Kemudian nak bangkit pada berdiri ni. Nak bicara bangkit kepada berdiri. Kita letak tangan atas lantai. Sebelum kita nak bangkit tu kan, letak tangan atas lantai. Kemudian kita letak, kita angkat tubuh dah, bukan angkat tangan. Puan ni sampai ke hilang. Hilang puca jadi. Saya pun ada catatan, tapi bukan ada catatan. Hak bangkit daripada sujud yang kedua kepada berdiri. Catatan pun hilang. Hak buat tu buatlah. Hak nak ajar tu. Dah ajar. Dah reti nak ajar tu.
Oh, kena minggu depan dah buat air. Hilang. Dia hak daripada iktidal turun kepada sujud. Kalau mazhab Maliki, dia kena turun tangan dulu. Dia turun tangan dahulu, kemudian barulah dia letak lutut atas lantai. Sebab Nabi SAW pada masa awalnya Nabi turun lutut dahulu. Kemudian Nabi uzur kemudian. Ketika Nabi uzur, Nabi turun tangan dahulu. Baru Nabi letak lutut atas lantai. Maka pandangan mazhab Maliki, dia pilih hak Nabi buat terakhir. Hak Nabi buat awal, turun lutut dulu tu, maka dinasahkan, dibatalkan hukum. Adapun mazhab Syafi'i, hak Nabi turun dengan tangan dahulu kemudian tu kerana Nabi tak sihat. Jadi dalam mazhab Syafi'i kekal dengan Nabi buat pada masa segar, turun lutut dulu. Ketika berpindah iktidal pada sujud yang pertama. Kemudian awal letak letak dua tangan. Melainkan kalau kita uzur, kita barulah turun tangan dahulu. Orang uzur ke, orang gemuk ke, orang uzur gemuk, memanglah dia kena turun tangan dahulu. Kalau turun lutut dahulu orang gemuk, sakit lutut tu. Ataupun kalau latar tu papang, bunyi latar, jangan main. Tu. Hak tu ketika iktidal berpindah pada sujud. Kemudian hak sujud yang kedua bangkit berdiri, saya cerita sembilan minggu depan lah. Itu bulan minggu depan. Cuma kita pindah dahululah untuk minggu ni. Pindah kepada bermula duduk atau sujud, iaitu 4 syarat. Rokok ada 4 syarat, sujud ada 8 syarat, rukun duduk atau sujud ada 4 syarat. Nanti tasyahud akhir ada 7 syarat. Ni kita bicara sekarang adalah syarat bagi tiap-tiap rukun. Salam ada 9 syarat. Salam ada 9 syarat. Maknanya bukan hanya bicara rukun-rukun saja, kena bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Wallahu a'lam. Kita 2 minggu dah ni. 10.45. Macam mana kalau kita jadi 10.45? Tak, itu jadi 10.45 dah. Jadi kelas kita ni 9 hingga 10.45. Tambah 5 minit je. Kalau nak keluar pun tak lepas lagi pagar tu 5 minit. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 5, baris yang ke-5 daripada bawah. Surat 5 baris ke-5 daripada bawah. Terjemahan daripada hak atas tu hak Arab, Minhajul Abidin hak Imam Ghazali. Terjemahan tu saya berhenti di tengah. Saya mula daripada awal lah. Mula daripada ertinya hak atas tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Puji-pujian itu tertentu bagi Allah, Allah yang memiliki dan mentadbir segala maujudat. Alhamdulillahil malikil hakim.
Yang mana di awal kitab disunatkan mulai dengan bismillah dan disunatkan mulai dengan diiringi dengan alhamdulillah. Ini sunat. Yang mana alhamdulillah ni ada juga ketika hukumnya adalah wajib. Ialah alhamdulillah ketika membaca khutbah, itu hukumnya wajib. Kan, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, wajib kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selawat dan salam dan khutbah. Kemudian pesan takwa, ittaqullah. Khutbah yang pertama pula wajib membaca satu ayat Al-Quran. Khutbah yang kedua ada doa. Tapi nak ceritanya, ada ketika alhamdulillah ni wajib kena kata ketika membaca dua khutbah. Ni awal kitab disunatkan selepas daripada bismillah diiringi dengan alhamdulillah. Yang mana di dalam Fatihah kita pun gitulah. Bismillah, alhamdulillah. Sebab tu dalam dia kata dalam setengah kitab disunatkan mulai bismillah diiringi dengan alhamdulillah. Kenapa? Kerana Quran pun di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Kan surah yang pertama kan suratul Fatihah kan. Barulah surah Al-Baqarah. Selepas bismillah kan alhamdulillah kan. Jadi kitab pun samalah. Mula dengan bismillah diiringi dengan alhamdulillah. Bila dahulu kita bicara dah berkaitan dengan alhamdulillah ni ada 4 puji. Dan termasuk pujian sesama kita. Pujian sesama kita pun alhamdulillah. Puji-pujian tertentu bagi Allah. Termasuk puji sesama kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji sesama kita milik Allah. Orang puji kita rajin belajar, rajin wa amal, alhamdulillah. Sebab belajar wa amal tu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang puji kita tu kerana kita sebagai orang beriman dikena jauhi daripada sangkaan yang buruk. Kita sesama kita, Nabi perintah zannu bil mu'minina hasanan. Zon sangkalah oleh kamu dengan sekalian orang beriman dengan zon sangkaan yang baik. Bila kita zon sangka baik, kita memuji. Pandai ni. Cuma memuji ni dalam kitab Penawar bagi Hati ada 6 kebinasaan. Puji ada 6 kebinasaan. Kita kalau keji memanglah dosa. Memuji ada juga yang bawa pada kebinasaan, berdosa juga memuji. Mengeji berdosa, kita maklum. Mengeji ada ketika berdosa. Kita memuji orang tu jadi luah lubang hidung. Kita cakap kapung lah. Oh, luah lubang hidung. Kena puji. Jalan pun tak stabil dah. Kena puji. Ada orang yang dia bila puji ni dia jadi macam nak lupa diri. Maka kita jangan puji. Jangan puji. Orang ni puji kadang-kadang ada tujuan. Dia puji, nanti orang yang dipuji belanja teh dia. Ni ada orang gitu. Mari dah. Haji kita, orang banyak duit. Haji kita ni, dia pula dengan orang baik sungguhlah. Apa tu? Nanti, kalau dia makan atas meja tu, haji tu bayar. Dan haji pula dengar orang puji gitu kok. Bayar lalu dah. Ada yang, dia puji bukan ikhlas. Dia puji kan ada tujuan. Yang dinampak dah yang dipuji tu memang kalau kita kata kok makan pujian lah. Maka jangan puji. Cuma kita yang dipuji ni kena ingatlah. Manusia puji ni kerana mereka zon baik kepada kita. An-nasu ni dalam mata hikam. An-nasu yamdahunaka bima yazunnun
wa anta zaman li nafsika lima ta'lamun. Manusia memuji akan dikau daripada sangkaan mereka baik kepada kita. Dan ada pun kita kena mencela diri kita sendiri kerana kita mengetahui hakikat diri kita. Kita insafkan diri kita. Jangan puji saya lah, saya banyak dosa. Banyak dosa bukan cerita kepada orang. Banyak dosa, kita mohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kita, orang puji, Allah lah, saya banyak dosa. Kenapa? Ni bukan jenis hak masuk dalam bilik tu kan, dia cerita dosa kepada hak sebelah. Tu hak paderi tu lah. Dia cerita dosa sebelah. Hak sebelah tu dosa banyak juga. Satu dosa je. Kita dosa tak cerita pada orang. Tapi orang puji kita alhamdulillah. Mujur juga Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Gitu je. Sebab ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Ini kalau kalam hikmah belaka ni, bukan hadis Nabi. Sejahil-jahil manusia, mereka meninggalkan keyakinan pada diri dia. Dia yakinlah dia banyak salah, banyak dosa, banyak sifat-sifat yang tak baik di hati. Ditinggal hak dia yakin hak sebenar-benar dia kerana zon di sisi manusia. Manusia hanya sangka baik, dia kenal diri dia. Dah ditinggal tu, ditinggal hak sedar diri dia tu, dia nak ambil hak manusia zon. Diri kita yakin tak kekurangan kita yakin. Orang puji kenapa? Kerana dia zon. Sangkaan je, dia sangka baik dengan kita. Kita yakin kekurangan diri kita. Sejahil-jahil manusia, ditinggal hak yakin, digambil hak zon. Hak zon manusia menyebabkan puji kita tu. Ini sejahil-jahil manusia. Anda puji, alhamdulillah. Tapi kita insaf diri. Orang boleh puji kerana Allah tertutup keaiban kita atas dunia. Allah tutup keaiban kita, kejahatan kita, dosa kita atas dunia, sampai di hari akhirah, di padang mahsyar sudah tidak akan ditutup lagi, akan dibuka di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dunia ni, kita bagai-bagai kesan kita lakukan. Kalau tidak ada orang, bagai-bagai kemaksiatan kita lakukan. Sampai di mahsyar, kesemuanya akan dibentang. Termasuk maksiat yang atas dunia kita sembunyikan. Jikalau kita tidak bertaubat. Kalau kita bertaubat, tertutup, tidak ada dah. Bukan tertutup, tidak ada dah maksiat tu. Atas dunia Allah Ta'ala tutup, tapi di hari akhirat Allah Ta'ala akan buka di hadapan segala makhluk Allah, termasuk di hadapan para anbiya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala tutup atas dunia, tapi kita insah diri kita. Orang puji, alhamdulillah. Kita mohon apa yang dipuji itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tu je. Kita dah ulang sentiasa kan, alhamdulillah, alhamdulillah. Sentiasa kita dengan alhamdulillah. Jadi jangan alhamdulillah di mulut saja. Biar kita kena ingat apa yang kita kata. Pujian tertentu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji, pujian tu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang ada kebaikan pada kita, sedikit sebanyak, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertentu bagi Allah mana ni? Yang memiliki dan mentadbir segala maujudat. Yang memiliki dan mentadbir segala maujudat. Al-Maliki, Malik. Dia Al-Maliki ni, masa saya belajar dahulunya, sebab almarhum tua saya Bapa Najibudin Kerandang, dia baca kitab Minhaj ni untuk orang kampung hari Jumaat. Dia ambil Minhaj ni. Hak ngajar pelajar pondok, hak tiap-tiap hari Minhajul Abidin hak Arab.
Tu gua pakar Syirajut Talibin, syarah pada Minhajul Abidin. Hak ngajar kapan Jumaat dibaca ni. Jadi Al-Maliki tu bukan dengan makna memiliki. Malik, apa makna Malik? Apa makna Malik? Malik raja. Malik raja. Malik dengan makna yang memerintah sekalian pekerjaan. Yang memerintah sekalian pekerjaan tu Al-Malik, raja. Dalam sujud Talibin ni yang memerintah pada sekalian perkara yang memerintah sekalian perkara yang ada dengan suruh dan tegah. Itu Al-Malik, bukan memiliki. Dia gini, dia mim lam kaf. Mim lam kaf. Dia ada 4 bacaan. 4 bacaan keluar 4 makna. Malik raja. Malik. Malik Fahak. Dululah kan Malik Fahak kan. Tu raja lah tu, Malik. Kalau yang kita baca dalam wirid itu, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Mulk kerajaan. Mulkun kerajaan. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kul yatawaffakum malaku. Malak adalah malaikah. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakun terjemah dia malaikah. Malik raja, mulkun kerajaan, malakun malaikah, milkun, boleh memiliki. Milkun, boleh makna memiliki. Ada ni. Jadi sini malik dengan makna raja yang memerintah. Di sini memiliki dan mentadbir, memerintah tu segala maujudat, segala perkara yang ada. Al-Hakim yang bijaksana di dalam urusan dan hukuman. Hakim yang bijaksana atas segala urusan dan hukuman. Apa yang telah tetapkan itu penuh dengan kebijaksanaan, ada hikmah belaka. Atau Al-Hakim. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan uruskan, apa yang Tuhan hukum tetapkan, semuanya dengan ada hikmah di belaka. Sebab Allah maha bijaksana. Yang bijaksana dalam segala urusan dan hukumannya. Hukuman ni ketetapan Allah, semuanya ada hikmah. Al-Jawadi, terjemahan dia yang luas. Yang luas. Al-Karimi, dan pemurah segala pemberian. Al-Azizi, yang berkuasa. Ar-Rahimi, lagi penyayang kepada hamba-hamba yang mukmin. Itu cuma dah atas belakang itu. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadi al-karimi al-azizi ar-rahim. Al-Jawadi, yang luas. Yang luas dengan makna yang luas dengan makna luas pemberian. Boroh lah kita panggil. Al-Karim diterjemah dengan yang pemurah segala pemberian. Al-Aziz diterjemah dengan yang berkuasa. Al-Aziz ni yang menang, yang keras. Itu Aziz. Diterjemah dengan yang berkuasa. Ar-Rahim diterjemah dengan lagi penyayang. Lagi penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, pemurah pada sekalian hamba. Sama ada hamba yang mukmin ataupun hamba yang kafir, hamba yang taat, hamba yang ahli maksiat. Adapun Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang.
hanya kepada hamba yang mukmin pada hari akhirat dengan dimasukkan ke dalam syurga. Nyata rahim Allah di hari akhir dengan Allah asingkan. Kasih sayang Allah orang mukmin syurga. Orang kafir dihumbangkan ke dalam neraka. Nyatalah rahim Allah, kasih sayang Allah, tapi kasih sayang Allah hanya tertentu kepada hamba yang mukmin jua. Rahman pemurah pada sekalian. Mukmin kafir ke tengok pemurah Allah Taala. Atas dunia siapa yang paling kaya? Orang kafir. Itu kemurahan Allah kepada sekalian. Adapun rahim, kasih sayang Allah hanya kepada hamba-hambanya yang mukmin jua dengan dimasukkan ke dalam syurga. Tuhan yang telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Itu terjemah kepada Allazi khalaqal insana fi ahsani takwim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.